Saya jemput buluran 5 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah atas pelantikan Tuan Yang di-Pertama sebagai Tuan Yang di-Pertama Dewan Rakyat pada sesi Parlimen kali ini. Dan keduanya saya tumpang gembira melihat rakan-rakan yang berada duduk di sebelah sana. Tahniah. Kami di sebelah sini pun pernah duduk sebelah sana juga. Walaupun dalam masa yang singkat, 2 penggal nama tempohnya. Tetapi kita telah menyumbang pada negara, pada rakyat, terutama ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang dirasai sendiri oleh rakyat Malaysia keseluruhannya. Tuan Yang di-Pertua, kegembiraan saya secara khusus melihat rakan saya, 4 orang ahli parlimen, rakan parti saya, yang pada ketika itu duduk di sebelah sana. Ahli-ahli parlimen tersebut adalah ahli parlimen Papar, ahli parlimen Batu Sapi, ahli parlimen Ranau, dan juga ahli parlimen Sipitang. Tahniah saya ucapkan kepada mereka, tetapi walau bagaimanapun kita satu parti. Tetapi hari ini jelas sekali nampak bahwa mereka berada di seberang sana yang berbeza pendirian parti yang kami sama-sama anuti sebelum ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita sebenarnya lahir dari satu parti. Walaupun kita menggunakan logo yang berbeza pada pilihan raya yang lalu. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin dengan izin membaca sekeping surat yang ditulis oleh Parti Peribumi Bersatu Malaysia beralamat di Alam Mesrah, Kota Kinabalu, Sabah, yang ditujukan kepada Yang Berhormatan Sri Datu Muhyiddin selaku Presiden Parti Peribumi Malaysia. Yang surat ini ditandatangani oleh Setiausaha Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sabah bertarikh 3 November 2022 yang lalu. Tajuk surat senarai calon pilihan raya umum ke-15 bagi Parti Gerakan Rakyat Sabah GRS di negeri Sabah. Untuk makluman Yang Berhormatan Sri, GRS telah mengadakan majlis pengumuman senarai calon dan penyerahan watika pencalonan pada 2 November 2022 bertempat di Magellan Hotel Sutra Ballroom. Bersama-sama ini dilampirkan senarai calon yang akan bertanding menggunakan lambang GRS pada pilihan raya umum ke-15. Yang pertama, P167 Kudat bersatu. Senarai yang ke-6, P175 Papar bersatu. P178 Sipitang bersatu. P179 Ranau bersatu. P185 Batu Sapi bersatu. P189 Sempurna bersatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 calon-calon GRS yang bertanding atas logo GRS sebenarnya adalah calon bersatu. Dan ini tidak membezakan. Ada 6 wakil rakyat yang berada di sebelah sini. Wakil rakyat Macang, wakil rakyat Ketere, wakil rakyat Jeli, wakil rakyat Gua Musang, wakil rakyat Tanah Merah, wakil rakyat Ulu Terengganu yang bertanding atas logo PAS, tapi sebenarnya mereka adalah calon-calon bersatu. Perbezaan kedudukan yang berlaku ketika ini. Mereka berada di sebelah kami di sini dan yang 4 orang menang daripada 6 itu berada sebelah sana. Perbezaan kedudukan ini mungkin sesuatu yang lazim sebelum ini. Tetapi dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan RUU Anti Lompat Parti yang dibawa oleh kerajaan yang lalu dalam Dewan Yang Mulia ini, maka perbezaan ini mesti diperjelaskan. Poin ini, Datuk Speaker, membawa kita kepada perkara ketiga, iaitu keabsahan dan juga legitimasi kedudukan Yang Berhormat Tambun dalam proses undi percaya pada kali ini, kerana kedudukan 4 ahli parlimen yang legitimasi mereka dipertikaikan kerana Akta Lompat Parti.
Kita semua membaca perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan A kecil. Perlembagaan Persekutuan tentang keperluan Perdana Menteri untuk mendapatkan kepercayaan majoriti dalam Dewan. Dengan itu majoriti tersebut perlu diterjemahkan kepada bilangan ahli yang menyokong. Namun bilangan itu atau dengan izin numbers of support perlulah suatu bilangan numbers yang sah dan legitimate di kalangan ahli parlimen. Yang berhormat Beluran menyebut baca papar tadi. Menteri duduk. Yang berhormat menyebut papar tadi. Akan lihat bagaimana kerusi 4 ahli daripada Sabah yang menjadi masalah pokok dalam Dewan ini diputuskan kerana ia sepatutnya dikosongkan kerana melanggar Akta 49A Perlembagaan Persekutuan. Yang Hormat Speaker, saya ingin merujuk Hansard Rasmi Dewan Rakyat bertarikh 28 Julai 2022. Mohon di mana laluan Menteri, Beluran. saya tak bagi jalan Yang Hormat. Menteri itu duduklah, bacalah peraturan mesyuarat. Di mana Menteri pada masa itu Datuk Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar telah menjelaskan yang berikut. Saya quote. Jawatan kuasa pilihan khas telah bersetuju dan mengesyorkan bahawa ahli Dewan Rakyat yang keluar daripada satu parti politik dalam satu gabungan dan menyertai parti politik yang lain di dalam gabungan yang sama atau berbeza, maka ahli Dewan Rakyat tersebut terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan perlu dikosongkan kerusi. Ini kerana keanggotaan seseorang ahli Dewan Rakyat merujuk kepada keanggotaan dalam parti politik dan tidak kira sama ada parti politik itu merupakan anggota sesebuah parti gabungan atau tidak. Unquote. Itu kenyataan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan yang lalu. Jadi tidak penting sama ada 4 ahli parlimen itu bertanding atas tiket JRS atau mewakili mana-mana gabungan tertentu, kerana yang hanya relevan sama ada mereka meninggalkan parti asal mereka. Kalau ikutkan pindahan Perlembagaan Perkara 49A dan Hansard bertarikh 28 Julai 2022 tentang RUU pindahan perlembagaan Akta Anti Lompat Parti, mereka yang keluar parti dikira telah hilang kerusi. Kalau mereka hendak menyertai parti lain, maka tindakan ini perlu dibaca bersama dengan Perkara 49A dalam kurungan 1 dan dalam kurungan 2 Roman. Perlembagaan Persekutuan iaitu he ceases to be a member of the political party. Berdasarkan kepada Perlembagaan Bersatu, Tuan Yang di-Pertua, perkara 10.2.3 juga menyatakan bahawa kalian seseorang ahli terhenti serta-merta apabila menyertai atau menjadi ahli mana-mana parti politik lain di negara ini. Oleh yang demikian, tindakan mana-mana mereka meninggalkan parti ini dan kemudian menyertai parti lain boleh disifatkan melanggar Perkara 10.2.3 Perlembagaan Bersatu dan terhenti menjadi ahli bersatu serta-merta. Hal terhenti menjadi ahli parti adalah terjatuh di bawah Perkara 49A dalam kurungan E kecil dalam kurungan 2 Roman Perlembagaan Persekutuan. Tentu sekali pelbagai interpretasi undang-undang telah dibuat baik di kalangan pengamal undang-undang maupun kepimpinan JRS sendiri mengenai kedudukan mereka. Yang menarik adalah penjelasan pelancaran yang dibuat oleh kepimpinan JRS itu sendiri. Jadi Yang Bertua bertentangan dengan surat bertarikh 30/2022 yang baca tadi itu. Boleh gulung. Telah dibacakan, JRS mengatakan bahawa mereka sebenarnya sekarang ini adalah anggota direct member JRS sejak bulan Oktober yang lalu, iaitu sebelum PRU ke-15 yang dijalankan. Saya adalah salah seorang daripada ketua bahagian Bersatu yang juga merupakan anggota JRS. Saya ingin mengesahkan yang Tuan Yang di-Pertua bahawa perkara ini tidak pernah dilakukan oleh kepimpinan JRS. Backdating menjadi ahli JRS direct pada bulan Oktober tidak pernah dilakukan oleh kepimpinan Bersatu Negeri. Saya selaku ketua bahagian mengesahkan itu. Tidak pernah dilakukan pada bulan Oktober dan tidak pernah dilakukan bulan-bulan sebelum bulan Oktober. Tentu sekali sebagai ketua bahagian saya tahu jika perkara ini berlaku, Yang di-Pertua, they become direct member of JRS secara direct member. Tetapi istilah dan roh direct member dalam perlembagaan JRS itu perlu diperjelaskan. How can you a member of Bersatu menjadi member direct JRS? Okay. Tidak ada keperluan. Jadi sebenarnya ini semua dibuat untuk backdate, menjustifikan tindakan mereka yang bercanggah dengan peraturan 49 Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya minta Yang Hormat Speaker,
perkara ini perlu diperhalusi, Baik. disesuaikan dengan Perlembagaan Persekutuan RUU anti lompat parti untuk memperjelaskan kedudukan 4 ahli parlimen yang bertanding atas tiket JRS, tetapi sebenarnya roh kalian mereka adalah bersatu. Baik, terima kasih. Habis dah? Habis. Ini perkara penting, Muhammad. Betul, saya faham. Usul hari ini adalah usul keabsahan. Ya. Vote of confidence. Betul. But you have 4 members here Ya. yang dipertikaikan legitimasi mereka. InsyaAllah. Sebab tu, saya cadangkan agar usul ini kita tangguh. Betul. 21 hari supaya keabsahan mereka sebagai ahli dewan ini dapat ditentukan. Kemudian kita adakan bagi vote laluan? of confidence ini di dewan ini. Let Boleh bagi laluan? perjelaskan Ya, legitimasi ya, mereka minta laluan. mengikut peraturan perkara 49E Perlembagaan Yang Persekutuan. berhormat, laluan yang berhormat. Muhammad. Untuk, Jadi terima saya kasih. cadangkan agar vote of confidence exercise ini Baik. kita tangguh sehingga 21 hari selepas speaker membuat siasatan terhadap legitimasi ahli-ahli dewan yang menggunakan logo Ahli DRS parlimen dewan yang ini. Terima kasih, papar. Muhammad. Baik, Mohon terima kasih. penjelasan. Terima kasih.